Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najwan bin Rosli. Saya dari Diploma Syariah Islamiah, nombor matrik 23 DSIS 0004. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk perbezaan ciri-ciri kitab tafsir bil-maksur dan kitab tafsir bil-ra'yi serta sejarah perkembangan kisah sejarah perkembangan tafsir. Tafsir bin Maksur ataupun kita boleh sebut dia sebagai tafsir bin riwayah. Cara penafsiran kitab tafsir bin Maksur adalah merupakan penafsiran dari Al-Quran itu sendiri, kerana tafsiran yang terbaik bagi Al-Quran itu sendiri ialah Al-Quran. Kedua, penjelasan dari hadis Nabi, kerana hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran. Ketiga, penjelasan daripada sahabat, kerana penjelasan para sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui tentang Al-Quran dan hidup sezaman dengan Nabi. Keempat, penjelasan dari tabi'in. Ini kerana penjelasan tabi'in yang dianggap oleh orang yang bertemu secara langsung dengan sahabat. Antara contoh kitab tafsir bin Maksur adalah Tafsir Ibnul Khatir. Tafsir bin Maksur berbeza pula dengan tafsir bin Ra'yi. Ini kerana kata Ar-Ra'yi bermaksud pemikiran, ijtihad ataupun pendapat. Tafsir bin Ra'yi pula adalah penafsiran berdasarkan pendapat peribadi mufassir itu sendiri. Maksudnya, mufassir ini mentafsirkan Al-Quran menggunakan pendapat mereka sendiri. Para mufassir ini juga telah dibantu oleh syair jahiliyah, asbabun nuzul dan nasikh dan mansukh untuk menafsirkan Al-Quran. Tafsir bin Ra'yi juga disebut sebagai tafsir ad-dariyah. Untuk menjadi seorang mufassir ini ada syarat-syarat yang tertentu untuk menjadi syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang mufassir. Di antaranya ialah mempunyai ilmu bahasa Arab dan selok-beloknya, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran seperti hadis dan usul fiqh, mempunyai iman yang benar, mengetahui prinsip asas Islam, menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan prinsip Islam, dan menguasai ilmu berkaitan ayat utama yang ditafsir. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi oleh para mufassir agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Antara contoh tafsir bin Ra'yi ialah tafsir Jalalain. Sekarang kita akan masuk kepada tajuk sejarah perkembangan ilmu tafsir. Sejarah perkembangan ilmu tafsir dapat dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Sejarah perkembangan tafsir pada zaman Rasulullah SAW. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW supaya baginda menghafaz setiap kalimah yang diturunkan dan menerangkannya kepada semua umatnya. Seperti dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 64, maksudnya ialah, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, iaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmah bagi kaum yang beriman. Ini kerana Rasulullah SAW memahami tentang rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka hampir kesemua orang Arab memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tidak semua sahabat
mengetahui makna dan isi yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Maka Rasulullah lah yang akan menjadi penafsir awal bagi ayat-ayat Al-Quran jika ada sahabat yang tidak memahami sesuatu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, salah satu tafsir Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan pertanyaan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan kepada baginda mengenai solat musta yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Di dalam ayat itu tidak dinyatakan secara jelas mengenai yang dimaksudkan solat wusta. Menurut riwayah Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan solat al-wusta adalah solat asar. Antara cara penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjelaskan sesuatu yang mujmal, iaitu tidak disebut secara terperinci, menerangkan sesuatu ayat yang kabur dan mengkhususkan yang umum. Seterusnya ialah tafsir pada zaman sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tugas mentafsir Al-Quran dipikul oleh para sahabat. Mereka merupakan golongan yang paling arif tentang Al-Quran selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kaedah penafsiran yang berlaku pada zaman sahabat ialah pertama ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini kerana sumber utama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ialah menggunakan Al-Quran untuk mentafsirkan Al-Quran. Kedua, mentafsir Al-Quran dengan hadis. Ini kerana hadis merupakan sumber yang tidak kurang pentingnya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah dan penafsiran makna-maknanya. Ketiga, mentafsir Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan dengan penelitian dan kefahaman yang baik. Sumber ini juga penting kerana sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada bersama Rasulullah ketika Al-Quran itu diturunkan. Antara sahabat yang terkenal dalam bidang tafsir ialah Khulafah Ar-Rashidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Akhir sekali, tafsir pada zaman tabi'in. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, riwayat-riwayat tafsir adalah diwarisi dari mulut ke mulut. Jadi, masih tiada lagi pembukuan yang berlaku pada zaman itu. Ulama yang pertama yang berusaha ke arah penulisan dan mencatat tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk buku ialah dalam kalangan ulama tabi'in yang dipelopori oleh Mujahid. Maka, muncullah beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya ialah pertama, Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan musafir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus Al-Yamani dan Atha' bin Abi Rabbah. Kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradli. Ketiga, Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antaranya, murid-murid yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan Al-Basri dan Qatadah bin Di'mah As-Sadusi. Sekian, terima kasih.